Inna salatahu satanhahu. Nabi mengatakan, ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatnya nanti akan mencegahnya. Kalau tidaklah nanti. Nah, jadi kalau guna qiyas yang kata sembahyang pun sembahyang tapi buat maksiat juga, elok tak payah sembahyang. Jadi ini qiyas dalam kaedah disebut al-qiyas ma'al farid, iaitu qiyas yang tak diterima lah, tak apa nak betul. Serupa lah orang kalau makan tak apa nak sedap. Makan tak apa nak sedap, tak payah makan. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena makan juga. Makan hak sedap. Nah, mungkin hak ni tak apa nak sedap, bagi dia orang lain sedap. Nah, jadilah betul. Nah, teruskan solat, sebab solat itu pasti akan mencegah fahsyat dan mungkar. Kalau tidaklah akan datang. Cuma kena belajar. Solat ini kena belajar, hadirin. Saya tak berapa ingat ada seorang tokoh, beliau menyebutkan, ini disebut oleh Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syanwani dalam kitab beliau Hashiyah kepada Matan Ibn Abi Jamrah. Sayyidina Urwah Ibn Zubair kalau tak silap saya, ataupun Sayyidina Utbah Ibn Nafi'. Sayyidina Utbah Ibn Nafi', beliau mengatakan, kabaqtu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Saya belajar nak sedap solat ni, zahir batin kena belajar 20 tahun. Belajar cara nak sedap tu Ustaz Luqman. Lepas tu barulah sembahyang sedap. 20 tahun. Ini hak ni imam besar. Tanya bab fiqah boleh jawab. Cuma bab tasawuf tadi, nak bawa solat tu dalam kehidupan. Tapi bila dah dipelajari tu 20 tahun, baru dia dapat rasa sedap dalam ibadat. Sebab itu hadirin, salah satu cara untuk kita supaya solat dengan baik, kita baca kisah-kisah orang yang mendirikan solat dengan baik. Sebab kisah ini, kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man, saya lebih suka membaca kisah-kisah orang salaf ini supaya dia memberi kebaikan kepada kita. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah ketika beliau mentahqiqkan kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Muhasibi, beliau bagi komen di situ apa tentang kisah-kisah ini. Jundun min junudillah, adalah tentera daripada tentera-tentera Allah yang akan menghentam nafsu-nafsu jahat ini. Sedikit, Al-Imam Muhammad bin Munkadir, guru kepada Imam Malik, jiran beliau ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini tadi tanya kepada isteri Al-Imam Muhammad bin Munkadir, mana saya tak nampak lah yang kata kayu terpacak di atas rumah makcik. Sebab orang Arab dia sutuh, dia bukan macam kita lagu ni, dia latar. Mana tak nampak kayu hak terpacak, banyak malam dah tak tengok. Rupa-rupanya itu bukan kayu. Kata makcik ni tadi, itu adalah pakcikmu, iaitu Muhammad Al-Munkadir yang sembahyang malamnya tegak lama sungguh. Panjang Ustaz Luqman. Macam kayu lagu tu. Dan bukan semalam dua, banyak tahun sampai anak ni dia tahu pokok kayu ataupun kayu lah gitu. Sehingga kalau orang sudah tahu hal ini, sembahyang yang asalnya hukum taklif, yang disunat malam tu kan sunat, hukum taklif. Taklif ni rasa terbeban diri, pasal itu nafsu yang jahat tak berapa nak lakukan. Tetapi kalau dah sedap, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibrahim ibn Adham, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli al-ma'siyah fi lahwihim. Ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang sentiasa bangun malam ni istiqamah, dia rasa lazat tu Ustaz Luqman, dia lebih lazat daripada orang yang lazat ketika buat maksiat. Masya Allah. Sehingga kalam orang-orang ahli sufi ini yang masyhur, mereka mengatakan, lau alima ma sya'arna al-muluku la darabu unuqana bi as-suyuf. Lau alima ma sya'irna al-muluk la darabu a'naqana bi suyuf. Kalaulah raja-raja tahu apa yang kami rasa sedap ketika solat dan munajat ibtihal pada Allah, pasti mereka akan cantai tengkuk-tengkuk kami dengan pedang. Ni zaman dulu lah. Jadi tak boleh nak dirasa, walaupun punyai keseluruhannya harta benda dan apa semua, tapi nak rasa sedap dalam sembahyang ni dapatkan orang yang sembahyang zahir dan batin. Orang yang dia iqrar bil lisan, tasdiqul bil jinan.
Itu sudah Islam, itu sudah beriman. Bermakna kalau orang itu al-iqrar bil lisan, dia syahadahlah, dan dia mengakui keimanannya dengan hatinya, itu dikira Islam. Adapun wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan, itu kesempurnaan iman. Walaupun orang itu dia tak solat, dia tak mengerjakan puasa, semua 4 rukun Islam tu dia tak buatlah tadi lah, apakah dia masih Islam? Dia jawab dia masih Islam. Tapi Islam yang maaf kata Islam yang sekadar Islam saja, bukan Islam yang sempurna. Islam yang sempurna dia kena ada 3, iaitu al-iqraru bil lisan, sebut dengan mulut syahadah tadi, wa tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tadi tak ada apa pun. Bermakna Islam, na'am Islam. Apakah dia melakukan fahsyak dan mungkar? Secara pasti dia melakukan mungkar. Sebab tidak solat, tidak tidur, semua termasuk dalam mungkar itu. Kalau fahsyak tadi secara lebih khusus, zina, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Baik. Dari segi menjadi wali, na'am, memang begitu disebut di dalam kitab fiqh. Kalau orang yang fasik, malah tidak boleh menjadi wali. Itu yang kita kisah tu. Pasal itu, sebelum nak akad nikah, kan Tok Qadhi ataupun ustaz yang mengakadkan tu suruh mai kita sama-sama beristighfar. Itu ada sebab tu Ustaz Luqman. Supaya takut tadi, takut ada buat dosa, kemudian takut tergelincir lidah ke lagu mana tak jadi Islam dah, murtad dan na'udzubillah. Pasal sebab itu sangat bagus dalam tempat kita. Nabi tak buat benda ni. Itu yang kata, walaupun Nabi tak buat, bukan bermakna tak boleh buat. Dia kena jaga elok tu. Jadi lagu tu pun begitu. Setelah mengucapkan itu pun, memang kebanyakan ulama mengatakan orang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Itu bahaya tu. Di lagu mana dia kena kembali kepada wali yang lain lah. Jadi mohonlah kita sama-sama jangan setakat kita Islam saja, tetapi tidak lakukan semua itu. Malah Ustaz Luqman, solat yang ditinggalkan itu wajib diqada. Itu pendapat jumhur ulama tu. Paling wajib diqada. 4 mazhab mengatakan begitu. Mudah-mudahan perbaiki. Ada masa lagi, selagi kita tak meninggal, ada masa lagi. Jangan risau. Ruang taubat itu sentiasa terbuka. Orang itu harus memperbetulkan diri dia. Pun begitu. Teruskan solat, jangan tinggal. Itu yang nama istiqamah tadi tu. Jangan tinggal, lambat laun, insya-Allah. Selama mana ada dalam perasaan seseorang itu, hatta kalau dia buat maksiat sekalipun, tapi ketika dia melakukan solat, akan ada satu tu, nafsu dia di antara amarah dengan nafsu lawamah, mutmainnah, mulhamah tak masuk lagi. Dia ada rasa, walaupun dia buat salah, dia rasa kena kembali pada Allah. Itu namanya lawamah. Jadi kerana itu, orang itu dia kena perbetulkan cara solatnya, zahir dan batin. InsyaAllah. Jadi